Salam sejahtera dan salam Sabah Maju Jaya kepada semua penonton berita TV JKR Sabah. Satu majlis perpisahan telah diadakan di Cawangan Sumber Manusia, Ibu Pejabat Jabatan Kerja Raya Sabah pada 1 Oktober 2021. Majlis ringkas itu untuk meraihkan Cik Dayang Zuraini binti Mat Saini, Cik Harovita Vika Jaikol, dan Incik Ardonel Justin yang telah tamat latihan industri mereka di Jabatan Kerja Raya Sabah. Turut serta dalam majlis perpisahan itu adalah Encik Sambil bin Kaling Aloysius yang akan berpindah ke cawangan trafik dan pengangkutan. Beliau yang telah mula berkhidmat di Perkhidmatan Awam Negeri pada tahun 1991 sempat memberikan ucapan serta nasihat terutamanya kepada pengganti yang akan menggalas tugas beliau di cawangan tersebut. Selain itu, pelajar-pelajar latihan industri tersebut juga berkongsi ulasan serta pengalaman melakukan latihan industri di Jabatan Kerja Raya Sabah. Puan Dayang Selha Ibrahim, selaku Ketua Penolong Pengarah Cawangan Sumber Manusia, menyampaikan cenderamata kepada mereka yang diraikan. Bukan itu sahaja, Cik Dayang Zuraini bin Mat Saini turut menyampaikan cenderamata bagi pihak Fakulti Seni Gunaan dan Kreatif Unimas kepada Puan Dayang Selha Ibrahim. Diucapkan selamat bertugas di cawangan baru serta penghargaan yang tidak terhingga kepada Encik Sambil bin Kaling Aloysius di atas jasa bakti yang dicurahkan selama ini. Terima kasih juga diucapkan atas penglibatan dan sumbangan pelajar-pelajar ini sepanjang melakukan latihan industri mereka di Jabatan Kerja Raya Sabah. Gunakanlah pengalaman yang telah ditimba dan semoga berjaya dalam setiap apapun yang dilakukan. Pengarah Kerja Raya Sabah yang berbahagia Datuk IR Haji Ali Ahmad bin Hamid telah mengiringi Ketua Setiausaha Negara KSN Tan Sri Datuk Sri Panglima Muhammad Zuki bin Ali sempena program lawatan rasmi ke tapak projek Sektor Lebuh Raya Pen Borneo Sabah Package Kerja 05 pada 3 Oktober 2021. Dalam lawatan itu, Tan Sri Datuk Sri Panglima Muhammad Zuki bin Ali berpuas hati secara keseluruhan proyek tersebut. Beliau berkata, walaupun dari segi kemajuan proyek itu ada beberapa package yang agak terbelakang, tapi ia tidak mengganggu keseluruhan kemajuan kerja-kerja tersebut. Ini penting demi memastikan janji-janji kerajaan direalisasikan, katanya. Selepas selesai sesi taklimat pelaksanaan proyek yang disampaikan oleh Ketua Penolong Pengarah Cawangan Pembinaan dan Pemantauan Sektor Proyek Lebuh Raya Pen Borneo Sabah, Muhammad Syamsul Nizam bin Haji Abdul Wahid, dibantu oleh Jurutera Proyek Errol Izmi bin Zamani. Turut hadir dalam siri lawatan itu, Setiausaha Persekutuan Sabah, Datuk Dr. Zulkifli bin Muhammad, Ketua Eksekutif Sedia Datuk Sri Panglima Hashim Paijan, Pegawai Daerah Papar, Hadzian bin Haji Jabli, Jurutera Daerah Papar, Nelson George, dan Wakil Pegawai Penguasa SOR Work Package 05 dan kaki tangan pejabat pelaksanaan. Pembantu Menteri Kerja Raya Sabah, Datuk Limus Juri, turun padang melawat beberapa lokasi berlaku banjir kilat dan tanah runtuh di Jalan Beaufort Menumbuk pada 3 Oktober 2021 yang lalu. Antara lokasi yang dilawati adalah Jalan Beaufort Menumbuk di kilometer 59.2, Jalan Mempakul kilometer 0.991, Jalan Menumbuk Mempakul kilometer 0.325, Jalan Beaufort Menumbuk kilometer 56.7, Jalan Beaufort Menumbuk kilometer 55.380 hingga 55.420 dan Jalan Beaufort Menumbuk di kilometer 44.8. Ketika ditanya, Limus yang juga Adun Kuala Penyu berkata, masalah yang dihadapi di lokasi-lokasi terbabit adalah melibatkan rentas pipe pembentung cross culvert yang kecil dan tersumbat di samping masalah sungai yang telah menjadi cetek. Ia juga disebabkan oleh tanah mendap, culvert runtuh, serta pergerakan tanah dan kegagalan cerun akibat hujan yang berterusan. Pihak Jabatan Pengairan dan Saliran GPS dan pihak konsesi di bawah JKR telah dimaklumkan untuk mengambil tindakan segera bagi membersihkan kawasan sungai dan parit yang terlibat. Pada lawatan itu, beberapa agensi kerajaan yang berkaitan turut sama, antaranya Jabatan Kerja Raya JKR,
Jabatan Pengairan dan Saliran (GPS), Majelis Daerah Menumbuk (MDM), dan penolong pegawai daerah pejabat daerah kecil menumbuk. Taklimat perkhidmatan bagi kaki tangan lantikan baru dan kenaikan pangkat secara one-off, serta kaki tangan baru dipindahkan ke Jabatan Kejaraya Sabah yang dirasmikan oleh Pengarah Kejaraya Sabah. Yang berbahagia Datuk IR Haji Ali Ahmad bin Hamid telah dilaksanakan pada 6 Oktober 2021 yang lalu. Program pada pagi itu menyaksikan kaki tangan yang seramai 217 itu melafazkan ikrar aku janji dan ikrar bebas rasuah yang bertempat di Dewan Sri Kinabatangan Ibu Pejabat Jabatan Kejaraya Sabah. Taklimat tata tertib dan integriti telah disampaikan oleh Puan Surya Bahari, kemudian taklimat kemudahan perkhidmatan awam disampaikan oleh Puan Eneli John. Taklimat perkhidmatan awam yang disampaikan oleh Puan Infaza Kristina Irwansyah dan disusuli dengan taklimat penggunaan kenderaan kerajaan yang disampaikan oleh Encik Zainuddin Naim. Turut hadir Timbalan Pengarah Sektor Bangunan Haji Kamaluddin Haji Awang Abbas, Ketua Penolong Pengarah Cawangan Sumber Manusia Dayang Selha Ibrahim, Ketua Penolong Pengarah Cawangan Ukur dan Sokongan Maklumat Awangku Edi Syukri Pangeran Abdullah, dan Ketua Penolong Pengarah Cawangan Senggara Bangunan Encik Freddy Kimbun. Satu perbincangan bekalan bahan batu telah diadakan pada 6 Oktober 2021 bertempat di Bilik Mesyuarat Rusmadi Ibu Pejabat Jabatan Kejaraya Sabah yang melibatkan sektor lebuh raya Pen Borneo dan Sabah Quarry Owner Association (SQOA) yang diketuai oleh Presidennya Datuk Ringo Wong Chen Kiong. Perbincangan tersebut telah dihadiri oleh Pengarah Kejaraya Sabah yang berbahagia Datuk IR Haji Ali Ahmad bin Hamid, Ketua Penolong Pengarah Cawangan Pengawasan dan Pemantau Muhammad Syamsul Nizam bin Haji Abdul Wahid, Ketua Penolong Pengarah Teknikal dan Kawalan Kualiti Liao Vui Ping, Ketua Penolong Pengarah Cawangan Kontrak dan Ukur Bahan Yusri Nordin, serta Penolong Pengarah Cawangan Pengawasan dan Pemantau Muhammad Dizul Karnain Jameh. Majlis Ringkas Sempena Pengurniaan Dajah Kebesaran Pingat Panglima Gemilang Dajah Kinabalu (PGDK) yang membawa gelaran Datuk telah diadakan di Pejabat Direktorat Tingkat 5 Ibu Pejabat Jabatan Kejaraya pada 7 Oktober 2021 yang lalu. Majlis Ringkas yang meraihkan Pengarah Kejaraya Sabah yang berbahagia Datuk IR Haji Ali Ahmad bin Hamid telah dihadiri oleh Timbalan Pengarah Sektor Khidmat Teknikal Haji Arman Abdul Muin, Timbalan Pengarah Sektor Bangunan Haji Kamaluddin Haji Awang Abbas, serta Ketua-Ketua Penolong Pengarah setiap cawangan di Ibu Pejabat Jabatan Kejaraya Sabah. Majlis itu diserikan lagi dengan acara memotong kek dan penyampaian hadiah kek turut diberikan kepada Pengarah Kejaraya Sabah. Setelah itu, yang berbahagia Datuk Pengarah sempat memberikan sedikit ucapan pada majlis tersebut. Saya ucapkan jutaan terima kasih lah kepada semua yang menyediakan acara ini. Walaupun dia simple, tapi bagi saya cukup bermakna. Jadi ini satu challenge bagi kita. Adakah kita bersedia? Technically adakah kita bersedia? Dari segi sikap dan sebagainya, adakah benar-benar kita bersedia? You can tell that how speed we react to the public complaint. So, saya harap section lain sama kita lah. I think that's all lah. Thank you very much. Kami warga Jabatan Kejaraya Sabah mengucapkan tahniah sekali lagi kepada yang berbahagia Datuk IR Haji Ali Ahmad bin Hamid di atas pengurniaan Dajah Kebesaran tersebut. Program sambutan penutupan Hari Malaysia telah diadakan di Cawangan Sumber Manusia Ibu Pejabat Jabatan Kejaraya Sabah pada 13 Oktober 2021. Program yang serba ringkas itu dilakukan sebagai satu sokongan dalam usaha untuk menyemai semangat cintakan negara. Program pada pagi itu dimulakan dengan nyanyian lagu Negaraku dan Sabah Tanah Airku. Ketua Penolong Pengarah Cawangan Sumber Manusia Puan Dayang Selha Ibrahim sempat memberikan sedikit ucapan sebelum meneruskan penyampaian sijil penyertaan Fit Integriti Sempena Minggu Integriti Kementerian Kejaraya Sabah kepada Encik Putra Wafi bin Awang Masli. Penyampaian hadiah pertandingan mewarna kanak-kanak bersempena Hari Kebangsaan ke-64 Anjuran Kesupen disampaikan oleh Ketua Penolong Pengarah
Cawangan Sumber Manusia, Puan Dayang Selha Ibrahim, dan Penolong Pengarah Cawangan Sumber Manusia, Puan Fiona Joseph Sandi. Hadiah sagu hati turut disampaikan kepada setiap peserta yang mengikuti pertandingan tersebut. Seterusnya, beliau meneruskan penyampaian cenderamata kepada Encik Abdul Razak Akbar Kusin yang telah berpindah ke bahagian kreatif dan hal ehwal berita TV JKR, Cawangan Pembangunan dan Kooprat. Penyampaian cenderamata turut disampaikan kepada pelajar latihan industri Cik Alicia Nur Afika binti Mad Siddiq yang menamatkan latihan industri beliau pada 15 Oktober 2021. Acara kemuncak bagi sambutan ini adalah persembahan choir staf Cawangan Sumber Manusia sempena Hari Kebangsaan ke-64 yang membawakan lagu bertajuk Malaysia dan Jalur Gemilang. Kemudian, program diteruskan lagi dengan persembahan deklamasi sajak oleh Puan Dayang Selha Ibrahim. Program diteruskan lagi dengan majlis sambutan Hari Jadi Staf Cawangan Sumber Manusia yang lahir pada bulan Ogos, September, dan Oktober. Penghargaan kepada staf Cawangan Sumber Manusia yang telah lama berkhidmat dan acara tersebut diakhiri dengan penyampaian sumbangan bantuan bencana alam kepada Puan Hanis Syakina Asmara. Sekian salam Maulidur Rasul daripada saya, Alvira binti Salami dari Bilik Berita TV JKR Sabah. Patuhi SOP Sabah Maju Jaya.